hari ini. Untuk hari ini cikgu masih nak buat graf ya. Dan cikgu dah bagi handout yang cikgu paparkan ni dalam grup kelas. Kamu dah tengok ke belum? Ada tak? Ada. Okay, so kalau boleh print lah ya sebab senang untuk kamu lukiskan nanti. Okay, so kita ulang kaji sikit, ingat balik iaitu hari lesson yang sebelum ni. Cikgu dah bincangkan beberapa bentuk graf kan, cara nak melukis. Kemudian cikgu tengok yang hantar homework yang cikgu suruh buat tu lah. Kedudukan graf tu betul, cuma bentuk graf tu salah macam, okay, contohnya macam ni kan, graf sin kan. Kamu punya lukisan tu dia jadi ada yang okay, tegak macam tu, lepas tu macam tu bentuknya. Lepas tu ada yang macam ni. Tajam lurus macam tu. Okay. So kena baiki bentuk-bentuk tu. Okay. Cuba lukis sehampir mungkin lah dengan bentuk yang dilukis ni. Kita lukis dengan apps yang tertentu kan. Tapi cuba sehampir mungkin lah buat. Okay. Contohnya macam tu lah. Okay, cuba sehampir mungkin apabila melukis tu ya. Kemudian graf tangent pun ada juga yang lukis tak berapa betul lah. Okay, so ini dia punya asymptote kan. Okay, so asymptote tu maksudnya graf kita tak boleh sentuh lah line tu. Okay, so kalau kamu tengok lukisan kamu macam-macam jugalah. So ada yang buat untuk jawapan nombor 2 tu. So ada yang buat macam tu. Kena asymptote tu ada yang macam ni. Lurus naik ke atas macam tu. Okay, so tak betul tu. So cuba tengok kepada graf yang diberi dalam buku teks ni, kita cuba ikut sehampir mungkin lah bentuk tersebut apabila kita melukis. Okay. Okay, kemudian so untuk melukis graf dengan tepat lah sebab yang sebelum ni cikgu ajar kamu just sketch kan. Kamu just sketch jadi macam tu lah bentuk kamu jadi pelik-pelik tu. Okay, so untuk kita melukis bentuk yang sehampir tepat yang mungkin sebenarnya ada tips dekat sini. Okay, kita kena buat table of value lah. Okay, table of value kita tu kita perlukan paling kurang at least 8 point untuk setiap cycle. Ya, at least 8 point untuk setiap cycle tu untuk kita plotkan titik dia. Okay, contoh dekat sini ya. Kita tengok graf sin ni. So kita nak identify apakah 8 point tersebut. So kalau kita tengok pada graf sin ni, berapa cycle dia tu? Satu Satu je lah kan. Ini graf y equal to sin x.
Satu je lah, masuk cacing dia ada seekor je kat situ. So satu cycle kat situ Satu cycle. So untuk bila satu ini kita panggil dia satu cycle. Okey, period dia pula adalah period dia adalah range yang untuk satu cycle tu lah. So kalau kita tengok di sini, period dia adalah 360 darjah lah untuk graf sin sin X ni. Okey. Jadi untuk kita dapatkan 8 point tersebut, okey. So untuk dapatkan, kita panggil dia sebenarnya sebagai class interval Okey, untuk kita dapatkan kelas interval tu kita kena ambil period tu kita bagi 8 lah. So untuk contoh di sini, period dia 360. So kalau kamu bagi 8 dapat berapa? 45. 45 darjah. Okay. So table of value yang kamu kena buat adalah ini sudut. So ini Y dia iaitu sin X. So kita kena buat setiap kelas tu 45 darjah. So bermula daripada X tu kosong. Kemudian 45 darjah, tambah lagi 45 darjah, 90 darjah, 135. Okay, kamu tambahlah sampai jadi 360 darjah kat sini kan. So itu dia punya table of value. Okay. So kita ambil untuk dapat setiap kelas tu, kita ambil period bagi satu cycle tu, kita bahagi 8 lah. Okay, period bagi satu cycle bahagi 8. So kita dapat berapa? So just kita add up je lah. Tambah 45, tambah 45 dan seterusnya lah. Untuk kita dapatkan nilai X yang kita nak cari tu. Okay, kemudian kita masuklah dalam kalkulator. Okay, tempat X ni gantikan dengan 0 darjah. Okay, kamu tulis Y dia berapa. Ganti 45 darjah. Tulis kat sini berapa. 90 dan seterusnya. Okay, so bila dah kamu dapat dari situ, maka kita boleh plot lah. Okay, contoh di sini maksudnya X kosong, sin kosong adalah kosong. So kita pangkah kecil kat situ. Kemudian next adalah 45 kat sini kan. Okay, so 45 dengan berapa? Sin 45 apa nilai dia? 0.707. Okay, 0.7. So nanti kamu tengok dekat kertas graf lah, sama kat situ kan. Kemudian 90. Okay, 135, 180. So kamu akan dapat ada 8 point lah termasuk kosong jadi 9 lah. Okay, so di situ bila kita dah ada, kita plot point-point tu, maka kita mudahlah untuk melukis, bentuk kita akan dapat hampir tepat lah kan. Sebab kita dah ada point tu di situ, okay, senang untuk kita plot. Okay. So yang tu. Okay, samalah untuk graf-graf yang lain ni, cosine dengan tangent ni. Okay, ambil 8 point okay, untuk setiap cycle.
Okey, kemudian yang ni juga cikgu dah bagi tahu kamu. Okey, untuk graf sin dengan cos, period dia adalah untuk graf y equals to sin x dengan y equals to cos x. Okay, ini graf basic. Graf basic di sini maksudnya dia punya range kepada satu cycle dia ataupun period bagi satu cycle dia adalah 360. Okay. Manakala untuk graf y equals to tangent x, period untuk satu cycle dia adalah 180 darjah. Okey, seterusnya yang ini. So hari tu cikgu bagi dalam bentuk istilah cacing, dinaikkan, dipositifkan, diterbalikkan, kan? Okey, so daripada y equals to a sin bx plus c ni. Okey, so b di sini untuk kita dapatkan siapa? Dalam istilah yang tepat, sebelum ni berapa ekor cacing kan? So kalau kat sini istilah yang tepat dia apa dia? Cycle. Yes, berapa cycle kat situ ya. Daripada situ dia menggambarkan berapa cycle yang kita perlu lukis lah B itu. So kalau satu cycle, kalau dia dua cycle, kalau dia 1/2 maksudnya separuh cycle. Okay. Dan seterusnya. Okay, kemudian A ni? Amplitude. Amplitude dipanjangkan. Okay. So kalau A itu negatif, yang negatif depan ni untuk kita kena terbalikkan lah. Okay, kita terbalikkan. Kalau dia negatif, kalau dia A di sini masih menggambarkan amplitude. Okay, panjang mana, cuma bila dia ada negatif kita kena terbalikkan. Itu dia A. Dan C di sini, yang sebelum ni kita guna istilah apa? Dinaikkan kan, kalau positif. Kalau negatif C kita akan buat diturunkan. So actually, okay, istilah sebenar dia adalah translation. Okay, translation 0C. So kalau kamu belajar translation sebelum ni, 0C tu maksud dia apa? Zero tu menunjukkan apa ni? Pergerakan yang macam mana? Yang atas. Translation yang atas menunjukkan pergerakan yang macam mana? Ke kiri ke kanan. Kiri atau kanan kan? So sekarang bila dia kosong maksudnya tiada pergerakan kiri atau kanan lah. Okey, yang translation yang bawah pula adalah menunjukkan Atas bawah. Pergerakan atas atau bawah. Okey, so pergerakan ke atas atau ke bawah. So kalau positif kita akan naikkan dia ke atas, bergerak ke atas berapa unit. Kalau C dia negatif, maka kita akan bergerak ke bawah berapa unit. Okey, siapa yang akan bergerak adalah semua titik di atas graf asal. Okey, so kalau macam cikgu tengok yang kamu buat sebelum ni, homework yang kamu buat, yang hantar kat cikgu sebelum ni lah. So ada yang salah bawa titik. Ya, maksudnya ada titik yang naik satu, ada titik yang tak naik. Jadi graf kamu akan jadi pelik lah. Okay, maksudnya setiap titik, kalau plus 1 maksudnya setiap titik tu naik satu ke atas, naik satu ke atas. So jadi maksudnya kita enjakkan the whole graf tu satu unit ke atas. Kalau positif lah. So kalau negatif kita turunkan dia. Okay, so cikgu harap lepas ni kita boleh guna istilah yang betul lah ya. So maksudnya kalau B tu kita kata berapa cycle, A tu dia punya amplitude. So kalau A itu negatif kita kena terbalikkan dia. And then C pula menggambarkan translation graf tersebut. Translation 0C. So kalau positif kita kena naik ke atas, negatif kita kena turunkan dia ke bawah. Okay, itulah istilah dia.
Okey, kemudian cuba kamu tengok sini, dia ada bagi satu formula di sini. Okey, formula period kat sini. Okey, kita nak dapatkan satu period. Okey, contoh. Kalau y equals to sin x, so b dia berapa? B dia berapa kat sini? 1. Okay, B dia 1. Maksudnya period dia adalah sebab graf sinnya, so kita kena ambil 360, kita kena bahagikan dengan 1 lah. So kita dapat period dia 360 darjah, maksudnya satu cycle di sini range dia 360 darjah lah. Okay. Kalau dia bagi graf y equal to sin 2x. So kalau kita buat yang cacing sebelum ni, maksudnya kita kena lukis berapa ekor cacing? 2. 2. 2 kan? Okey, kita kena lukis 2 ekor cacing. So di sini, okey, B dia bernilai 2. Okey, maka kita ambil period. Untuk cari period dia, kita kena ambil 360 bagi B. So bagi 2. So bila bagi 2, kita dapatlah 180 darjah. Okay, maksudnya satu period tu, satu cycle tu range dia 180 darjah. So kita dah tahu tadi kita nak lukis 2 ekor cacing. 1, okay, sambung 2. So maksudnya ini adalah 360 darjah. Okay, so yang di sini yang kita nak tengok period adalah satu cycle punya range. Okay, so kalau 360 darjah tu bagi 2 dekat sini, satu cycle dia adalah 180 darjah. So period itu adalah menggambarkan range bagi satu cycle. Okay, period adalah range bagi satu cycle. Okay, so contohnya di sini kalau dia bagi y equals to sin x over 2. Okay, so maksudnya apa di sini? B dia berapa? X over 2. Apakah nombor yang darab dengan X kat situ? 1 over 2. 1 over 2. Okay. So B dia adalah 1 over 2. So untuk kita cari period bagi satu cycle dia, kena ambil 360 bahagi setengah. Okay. So cuba kira. Kalau tak boleh congak, tekan kalkulator lah. 360 dapat berapa? 720. Maksudnya satu cycle dia kat sini, graf dia panjang lah. Ni satu cycle kan. Dan range bagi satu cycle ni adalah 720 darjah. Okey, maksudnya kalau soalan suruh kamu lukis, okey, X tu di antara 360 darjah dengan kosong, maksudnya lukisan kamu hanya setakat separuh dia lah. Maksudnya satu je kat situ yang kamu kena lukis. So period ini adalah range untuk satu cycle. Tapi soalan mungkin akan minta kita lukis dalam range yang ini ke. So maksudnya kita kena lukis separuh lah ikut arahan soalan. Okay, faham tak nak cari period tu macam mana? Faham. Okay. So macam cikgu cakap tadi, untuk mendapatkan kelas interval, okay, kelas interval ni cerita period cerita period cikgu harap kamu faham ya. So untuk dapatkan kelas interval tadi, maksudnya kita nak buat table of value kita. So kita kena at least ada 8 point. So maksudnya tadi cikgu dah tunjuk y sama dengan sin x kan. Okay, y sama dengan sin 2x. Okay, kita tahu b dia 2. So dia punya period adalah 360 divided by 2. So dapat 180. So di situ kita, sebab satu cycle dia 180. Okay, so untuk kelas interval dia, okay, ni salin ya kalau boleh. Bukanlah kalau boleh, seharusnya kamu salin.
Okay, untuk dapatkan kelas interval dia, maksudnya kita nak buat dekat table of value tadi. So kita ambil period dia tu, satu cycle. Dia mesti setiap cycle mesti 8 point dia cakap tadi kan. So range untuk satu cycle tu kita bagi 8. So kita dapat berapa? Okay, 22.5 darjah. Okay, so maksudnya kamu kena buat table of value tu untuk graf y equals to sin 2x. Start daripada x kosong and then 22.5 degree and then 45 degree dan seterusnya lah. Okay, tengok kepada soalan suruh kamu lukis dari range mana ke range mana. Okay, kalau dia kata sampai, dia kata X tu di antara 180 dengan kosong, maka sampai 180 je lah. Faham? Faham. Okay. Okay, so ini kita tengok dulu sebelum kamu tak perlu lukis lah yang ni ya. Okay, ini nota yang handout yang dibuat oleh Cikgu Satirah ya. So kita guna pakai, Cikgu Satirah dah keluarkan dah bagi setiap subtopik ya. Okay, so di sini dia kata sketch the graph of y equals to sin x. Okay, so kita tahu di sini one cycle. So one cycle dia, period dia 360 bagi 1. So period dia 360 lah. Okay, dan dalam masa yang sama kamu kena tahu. Okay, dalam radian dia adalah, period dia adalah 2 pi radian. Okay. So amplitude itu adalah ketinggian dia lah. Okay, tinggi dia ataupun kita naikkan dia banyak mana. Okay. Dia guna modulus 1. Contoh di sini, amplitude di sini kita tengok nombor yang duduk di depan sin tu kan. Okay, so tu macam tak ada nombor tapi dia positif 1. So kalau dia bagi y equals to negative sin x, so nak cari amplitude dia kita kena letak dalam modulus lah. Maksudnya negatif 1 kat depan tu tak dalam modulus, maksudnya amplitude dia 1. Maksudnya kita panjangkan dia sebanyak 1 unit. So bila kita panjangkan dia 1 unit, okay, contohnya sini 1 dengan 1. Okay, so graf kita macam tu kan. Okay, sini 2 pi. So biasa dia akan guna pi ya. So cikgu harap kamu faham lah macam mana kamu nak label dia 2 pi. So dekat tengah-tengah ni 180 ni adalah pi. Okay, so labelkan dulu. Sini adalah pi per 2. Sini adalah 3/2 pi. Okay, so kamu tengok di sini dia bagi tahu range ni. So kawasan range yang dibatasi oleh nilai-nilai y kita berada di antara 1 dan negatif 1 kat bawah ni. Sebab tu dia tulis y is between 1 and negative 1. So ini range dia. Range untuk y. Okay. So range untuk x, soalan biasa akan bagi kat kamu lah untuk contoh yang ini. Range untuk x dia adalah sudut ni lah. Kan? So x terletak di antara 2 pi and 0. So ini range untuk x. Range untuk y adalah kawasan yang dibatasi oleh titik maksimum dengan titik minimum di sini. Itu range untuk y. Okey, kemudian dia tulis di situ translation of graph 0. Apa maksud kat situ? Kenapa dia 0? Kenapa Sebab tak ada tambah apa-apa. Tak ada tambah apa-apa. Maksud di sini yang tambah C tu, C dia bernilai kosong lah. Tak ada C. C bernilai kosong, bukan tak ada C. Dia ada C, but C dia bernilai kosong. So bila C dia bernilai kosong, tidak berlaku translation ke atas atau ke bawah lah.
So maksudnya translation dia kalau kita nak tulis dalam bentuk translation, dia adalah kosong, kosong. Okay, translation kosong, kosong. So kamu kena faham nanti kalau keluar dalam exam perkataan translation tu, make sure kamu tulis perkataan translation. Selepas dia mesti ada bracket macam ni, satu nombor di atas, satu nombor di bawah. Baru betul cara kita tulis translation. Okay. Yang ini yang macam contoh Cikgu Satirah bagi ni, dia bagi tahu dalam bentuk ayat. Okay. Translation of graph equals to 0. Okay. Okay. Seterusnya yang sebelah. Okay. Cuba kita tengok. Okay, kamu tengok dia punya function yang dia bagi y equals to sin x plus 1. So, mula-mula identify dulu berapa cycle. Satu. Mana nak tengok cycle? Satu. Dekat depan x kan. So, cycle dia satu cycle. Depan sin pula adalah dia punya amplitude. Amplitude dia berapa? Amplitude. Satu. Okay, modulus satu maksudnya satulah, tinggi dia satu kan. Okay, kemudian tambah satu di belakang ni adalah nilai siapa? C. Translation. Translation berapa? Macam mana nak tulis dalam bracket tu? 01. 01. Okay, translation 01 lah. Maksudnya dia akan dinaikkan sebanyak satu unit ke atas. Okay, satu cycle amplitude 1. Okay, so di sini pula kita nak dapat period. Okay, period dia tadi. Okay, B dia berapa di sini? Satu. Okay, B dia 1. So untuk dapat period, ambil 360 darjah bagi 1 lah. So 360 darjah lah. So that's why period dia 360 darjah di sini ataupun 2 pi. Okay, amplitude dia ini. Okay, range of y equals to, okay. Okay, jadi sekarang kita kena lakarkan dulu. Untuk kita senang tengok range adalah kita lakarkan. Ataupun kamu boleh buat macam ni. Okay, kalau sin x sahaja tadi, kita dah tahu y equals to sin x. Range dia, maksudnya range y itu adalah di antara 1 dengan negatif 1, betul? Okay, yang ni yang basic kan? Okay. Untuk graf yang ini, function yang ni, dia punya sin x tu, dia tambah 1 kan? Okay, sin x tu tambah 1, maksudnya range yang duduk sebelah kanan yang asal ni, 1 ini juga mesti tambah 1. Dan range yang belah kiri ini juga mesti tambah 1. Maksudnya negatif 1 tambah 1. Less than equals to. Okay, yang tu faham? Kan? Kita buat balancing method kan? Kalau kita tambah 1, tambah 1 semua. Okay, so yang belakang ni dia akan jadi kosong. Yang depan akan jadi 2. So that's why kita dapat range untuk y equals to sin x plus 1 tu adalah di antara 0 dengan 2. Faham tak? Sebelum kita melukis, faham tak yang ni? Bila dah lukis nanti pun kita boleh dapat range y tu. Ini adalah y ya. Y equals to sin x plus 1 tu. Okey, ada soalan nak tanya cikgu tak ni? Ada. Okay. So kita tengoklah macam mana kita nak lukis. So mula-mula kita akan lukis seperti biasa, y equals to sin x dulu.
So kalau kamu nak melukis ya. So untuk cikgu cadangkan untuk bentuk yang bukan bentuk final tu. So guna pensel yang tidak terang sangat lah. Kamu jangan tekan sangat. Kamu nak melukis tu jangan tekan dia. So just kamu lukis biar nampak bentuk itu sahaja. Okay. So kita lukis dulu graf. So kita tahu satu cycle ya. Satu cycle untuk 2 pi di situ. Okey. Kemudian baru kita dah dapat gambaran. Okey, ini bentuk graf kita. So yang kita nak lukis yang sebenar adalah y equal to sin x plus 1. Maksudnya semua titik kita akan naikkan sebanyak 1 unit. Okey, so tengok dulu titik yang ini. Okey, kosong kan? So bila dia naik 1 unit, dia akan duduk di atas lah. 1 unit di atas. Kemudian kita ambil maximum point di situ. Okey, di sini. Okey, ini yang asal dekat 1. Okey, so kalau naik dia akan berada di 2 lah. Tambah 1. Okey, so dia akan berada di 2. Okey, point yang biru akan berada di 2. Kemudian dekat pi pula, nilai y dia kosong, asalnya kosong. So bila tambah 1, dia akan kosong tambah 1 akan berada di 1. Okey, kemudian minimum point di situ. Okey, ni. Okey, yang warna orange tu berada pada negatif 1. So bila kita naikkan 1, dia akan berada di kosong. Okey. Dan yang pada 2 pi itu y dia kosong. Y dia kosong. Okay, y dia kosong. So kalau tambah 1 dia akan naik ke 1. Okay. So maksudnya setiap point tu naik 1 unit ke atas. So bila dia naik 1 unit ke atas, kita boleh sambung lah. Okay, kita boleh sambung. Lukisan tu biar nampak bentuk, betul-betul nampak bentuk graf sin lah. Okay, so yang ini adalah graf bagi y equal to sin x plus 1. Okay. Manakala yang merah ini adalah graf y equal to sin x. Okay, jadi kalau dalam exam, mungkin kamu dah lukis, kamu tak mahu padam. So kalau kamu tak mahu padam, kamu kena tulis macam cikgu lah, bagi nama dia. Y equal to sin x plus 1 graf yang mana, y equal to sin x graf yang mana. Okay? Ada soalan? Tadi. Okay. Okay, tengok yang ketiga. Okay, cikgu nak tanya lah macam ni. Cikgu cakap seorang je, tahu-tahu orang tidur kat belakang sana. Okay. Cuba bersedia untuk dipanggil nama. Okay, Haziq dulu. Okay, berapa cycle Haziq? 3. Satu. Sorry. Satu. Kenapa 1? Dari mana kamu tahu cycle dia 1? Sebab B dia tu tak ada nilai. Satu. Jangan B tak ada nilai. B dia ada nilai. B dia berapa? X tu itu hanya 1. B dia? 1. Nombor yang depan X tu berapa? 1. 1. Okay, so bila B 1 maksudnya kita ada 1 cycle. Okay, seterusnya Aisyah Katrina. Ya, cikgu. Period. Macam mana kita nak dapatkan
period bagi cycle ini? 360 bahagi dengan B. So B dia berapa kat sini? B dia 1. B dia 1. Maksudnya period untuk satu cycle tu adalah 360. 360 darjah. Ataupun dalam radian dia adalah 2 pi. 2 pi. Okey, kita dah dapat period. Okey, seterusnya Anis Safia, macam mana kita nak cari kelas interval? Kejap cikgu. Bahagi dengan 8. Siapa yang nak bagi 8 tu? 360. Okey. Kenapa kita ambil 360 yang bagi 8? Nak dapatkan 8 point sebab ada 8 point. Sebab untuk graf ini satu cycle dia, period dia 360 darjah. That's why kita ambil 360 darjah bahagi 8. Bukan 180 bagi 8 kan? 360 bagi 8 because period untuk satu cycle bagi graf ini adalah 360. So kamu bagilah 8. Okay, 360 bagi 8 dapat berapa? 45 darjah. Okay, ini dalam degree. Okay, dalam radian. Faik. Ya cikgu. Okay, Faik, macam mana kita nak cari kelas interval dalam radian? Uh, 360 darjah tu bernilai berapa radian? 2 pi radian cikgu. 2 pi radian. Okay, means that kalau kita nak cari kelas interval dia, kita mesti ambil siapa bahagi siapa? 2 pi bahagi 8. Okay, 2 pi bahagi 8. Salin. Semua orang tolong salin ni. So 2 pi bahagi 8, bila simplify dapat apa? Hai, lama benar nak potongnya 2 dengan 8. Potong tinggal berapa? Pi per 1/4. Pi per 4. Kelas interval dia pi per 4. Okay. So sekarang kita nak buat table of value. Okay. Fatin Patricia. Ya cikgu. Okay. Sekarang kita nak buat table of value bagi yang dalam bentuk degree. Okay, so kita dah tahu kelas interval dia 45 darjah. So kita nak buat table of value. Okay, X dengan Y dia siapa table of value kita ni? Soalan kita, apakah function bagi soalan kita? Y dia berapa? Y 3 sin X. Okay. Function dia adalah Y equals to 3 sin X. Okay, so ni yang dalam degree dulu ya. Kita akan bermula daripada X kosong dulu. Kosong degree. So yang kedua, kelas interval dia kita dah tahu 45 darjah. Okay, untuk kolom yang kedua, apakah nilai X dia? Kena tambah berapa tu? Pi per 4. Dalam degree dulu. Dalam degree dulu. Kelas interval untuk degree adalah 45 darjah. So kalau kosong, selepas dia kamu kena buat berapa darjah?
Dapat berapa? Apa Fatin? Cikgu tak dengar. Kosong tambah 45 berapa Fatin? 45. 45 lah sebelah dia. Okey, nak dapat sebelah lagi 45 ni tambah lagi 45. Dapat berapa? ...45 tambah 45 berapa Fatin? 90. 90. Okey. Lepas tu tambah lagi 45. Okey, sampailah. Tengok kepada range graf bagilah. Soalan bagi untuk graf ni. Kalau dia bagi X tu di antara 360 kosong, maksudnya last kali 360 lah kamu kena buat. Okey, so sekarang macam mana pula kita nak dapatkan nilai Y kita? Macam mana kita nak dapatkan nilai Y kita? Tekan kalkulator macam mana tu? Lailatul. Macam mana kita nak dapatkan nilai Y kita? 3 sin masuk nilai X. So, 3 sin kosong. Cuba kamu cari Sat, 3 sin kosong berapa nilai kamu dapat? Kosong, okey. 3 sin 45 berapa? Yang lain tolong cari juga. 2.553. Berapa tadi? Tiga sin 45. 2 point. Dapat 2.12. Silap cikgu tadi dalam radian. Oh, okey. Yang radian sat lagi. Kita buat yang degree dulu ya. Okey, so untuk masuk table of value sama macam kamu belajar dalam linear law kan. Cikgu dah bagi tahu nilai yang kita boleh baca dalam graf hanya 2/4 perpuluhan. So untuk kamu cari dalam table of value hanya sampai 2/4 perpuluhan saja. Okey, dan yang nilai X dia 90 berapa Lala tu? 3. 3. Okey. So carilah yang seterusnya. So di sini kalau kita nak plot, okey, kita dah ada 3 titik iaitu titik 00, 45 darjah dengan 2.12, 90 darjah dengan 3 lah untuk kita plot dekat graf kita kan. Kita baca dan kita tanda pangkal kecil tu, okey, ke semua ke 88 titik tu, and then kamu sambung ke titik tu. Okey. Okey, sekarang kita nak masukkan dalam kita punya table of value nilai dalam radian. Nazhan. Nazhan? Nazhan ada tak ni? Ada cikgu. Tak ada Tadi dia masuk dah. Oh, tak ada. Masuk. Internet slow. Tak tahulah cikgu. Okey, siapa seterusnya? Afiq? Afiq ada tak? Semua orang dibuai mimpi. Tak masuk Play at Maths. Daniel pun tak ada. Ifas tak ada. Iman Haris pun tak ada.
Sulhi. Nazhan baru masuk. Nazhan lah. Nazhan dengar tak? Kenapa kamu terkeluar ke tadi? Oh tak, tadi terkeluar sekejap internet. Okay. So, ni cikgu nak tanya ni, kita nak buat table of value dalam bentuk X dia dalam bentuk sudut dia bentuk radian. Okay, tadi kita dah tengok sudut dia dalam bentuk degree. Okay, sekarang dalam bentuk radian. Dan kita dah dapat kelas interval dia adalah pi per 4. So, kita bermula X kosong. So, apakah nilai X yang seterusnya kita kena letak dalam kita punya table of value tu? Ya, Nazhan. Cikgu tolonglah satu. So, apa nilai yang kita nak letak selepas kosong? Empat 45. 45? 45. Kan? 45 dalam degree, Nazhan. Cikgu kata dalam radian. Oh. Tu cikgu dah tolong tulis dah kat kamu. Kosong tu tambah pi per 4. Tu dapat apa? Kosong tambah 1 dapat berapa, Nazhan? 1. Oh, maksudnya Kosong tambah jadi 10 dapat berapa kan, Nazhan? 10. Ni yang lepas jadi tu? pi per 4. Kenapa lah, susah sangat, senang je kan? Okay, next. Pi per 4 tu tambah lagi pi per 4. So kita dapat berapa pi? Tekanlah kalkulator. Kalau tak boleh songak, tekan kalkulator. 1 per 4 tambah 1 per 4. Aduhai. Kalau sekolah rendah dulu kamu songak je cikgu rasa. 1 per 4 tambah 1 per 4 dapat berapa, Nazhan? Berapa, Nazhan? 1 per 4 tambah 1 per 4. Jadi 2 per 4. Okey, 2 per 4. 2 per 4 simplified dapat apa? 1 per 2. 1 per 2. So maksudnya apa kita nak isi dalam kolom seterusnya tu? Pi per 2. Pi per 2. Okey, bagus. Okey, next. Tambah lagi pi per 4. Dapat apa? Satu per 2 tambah 1 per 4. Dapat berapa? Ada kalkulator tak dekat kamu tu? Tiga pi per 4. Okey, 3 pi per 4. Dan seterusnya lah. Okey, sekarang cikgu nak kamu cari value pula apabila pi dia dalam radian. Sulhi. Sulhi. Okey, tolong cari value apabila pi dia dalam radian. So kamu tukar kalkulator kamu kepada radian. Lepas tu tekan 3 sin dalam bracket pi per 4. Apa jawapan kalkulator bagi?
2.12 ya. 2.12. Betul? Sama je lah kan? Okey, seharusnya dapat sama lah. Kalau dalam degree dengan dalam radian nilai Y tu dapat sama. Okey. So kalau maksudnya sekarang koordinat dia kamu akan dapat 00 pi per 4 dengan 2.12. And then pi per 3 dengan 3. Pi per 3, saya pula pi per 2. Okey, dan seterusnya. Okey. Satu lagi nak congak yang tadi tu, nak isi kotak ni senang je sebenarnya. Tak perlu buat tambah-tambah ni, saja je cikgu nak tengok kamu punya konsep. Okey, kita dah ada basic dia, kita dah ada kelas interval dia pi per 4, maksudnya 1 pi per 4. Maksudnya sebelah dia mestilah 2 pi per 4. Lepas tu 3 pi per 4. Lepas tu 4 pi per 4. 5 pi per 4. So, kena simplify lah. Yang boleh simplify, maksudnya kena simplify lah. So, yang ini jadi pi per 2. Yang ini jadi pi saja. Okey, dan seterusnya. Tulis yang dalam bentuk simplify lah. Nak isi macam ni mula-mula, lepas tu simplify kan. Senang je. Instead of kamu buat ditambah 1 per 4, tambah 1 per 4 tadi. Tapi konsep dia kita tambah lah kan. Okey, itu kita dah dapat, kamu dah tahu cara nak cari period, kelas interval dan nak tulis dalam table of value. Okey. So amplitude dia yang mana ni? Nasrun. Amplitude ni kita tengok kepada siapa Nasrun? 3. Nombor yang mana tu nak tengok sebagai amplitude kita? Dekat depan sign. Dekat depan sign. Okey, nombor yang depan sign ni adalah amplitude kita. So modulus kepada 3, so 3 lah. Okey, sekarang kita nak cari range. Okey, sebelum melukis graf kita sebenarnya dah boleh dapat range. Okey, so kalau macam cikgu buat tadi kan, kalau y equal to sin x, range yang basic untuk y tu akan berada di antara 1 dengan negatif 1. Kan? Yang ni kamu mesti ingat ya. Okey, sekarang kita nak cari range bagi y equals to 3 sin x. So maksudnya yang asal tadi sin x tadi between 1 and negative 1. Jadi 3 sin x maksudnya kita darab 3 lah kat semua ni. Okey. Yang ni darab 3, yang ni pun darab 3, yang ni pun darab 3. So kita akan dapat range dia bagi 3 sin x tu adalah di antara 3 dengan negatif 3 lah. Sebab 3 ni bila kita darab 3 dekat yang tengah, so yang kiri dengan yang kanan pun kena darabkan dengan 3. So kita dapat, that's why range dia di antara negatif 3 dengan 3 lah y tu. Okay, and then translation dia adalah berapa? Translation dia Aisyah Izzati. 03. Ya ke? Translation. Yang mana translation? 3 tu amplitude dah tu. 00. Kosong. Kenapa kosong? C dia bernilai berapa? Kosong. Tak sure tu. Kenapa C dia kosong?
Tengok dia punya function y equals to 3 sin x. Kamu nampak C dia berapa kat situ? Tak ada C. Tak ada C. Tak C maksudnya C dia berapa? 1. Satu pula. Dah tak ada C. Tak ada. Tak jadi kosong-kosong. Janganlah gabra tak saya. Confident-confidentnya. Tak ada C, kosong lah C dia kan. Saja je cikgu nak tanya. Okay, jadi sekarang kita nak lukis graf. Okay. So sama juga kita kena lukis basic graf dulu. Dalam period dia, kita dah ada period dekat situ. So yang basic di antara 1 dengan negatif 1. Okay, so itu graf basic. So di sini untuk function yang ini y equals to 3 sin x, maksudnya amplitude dia 3. So kita akan panjangkan dia menjadi 3 lah. So graf tu mesti naik sampai 3. So labelkan, ini adalah graf bagi y equals to 3 sin x. Dan yang ini adalah y equals to sin x. Okay, so kalau kamu tengok, range untuk y adalah di antara negatif 3 dengan 3 kan. Untuk x masih period dia 360 darjah ataupun 2 pi kat situ. Okay, next. Yang seterusnya. Najwa. Berapa cycle Najwa? Dua cycle. Sebab apa dia 2? Sebab B dia bernilai 2. Okay, so 2 cycle kat situ. Okay, next. Syakira. Macam mana kita nak cari period? 180 bagi 2. 180 bagi 2 ke? Siapa yang nak bagi 2? Graph sign. 360. Okey, 360 ya. Graph sign mesti ambil 360 bagikan dengan B dia. B dia 2. Maksudnya period dia adalah 180. 180. So maksudnya dalam range 360 darjah kita ada 2 cycle untuk graph sign ni. So 1 dan 2. So maksudnya period untuk 1 cycle adalah 180 darjah. Itu dia maksudkan kat situ kan. Okey. Sekarang kita nak cari kelas interval. Okey, dalam degree dulu. Aida? Ya, cikgu. Okey, macam mana nak cari kelas interval untuk function ini? 180 bahagi 8. Okey, 180 bahagi 8. Dapatlah berapa? 45/2.
Berapa Aida? 45 per 2. Okey, nak buat 45/2. Okey, boleh lah. Kalau dalam perpuluhan pun boleh 22.5 Okey, itu kalau dalam degree. Kalau dalam radian dapat berapa Aida? Pi per 8. Okey, betul. Pi per 8. Kan? 180 bersamaan dengan pi radian kan. So pi per 8 lah dia punya kelas interval. Maksudnya, okey. Kalau kita nak buat table of value dia bagi okey, kita mula daripada kosong. Okey, kalau degree kamu senanglah tambah 22.5 je kan. Okey, so kalau kita nak buat dalam radian kosong, so sebelah dia bila tambah pi per 8 dapat pi per 8. Sebelah tu berapa pula? Buat macam cikgu buat tadi. Ini 1 pi per 8. Maksudnya sebelah dia akan jadi berapa pi per 8? 1 per 4. Pi per 4. Maksudnya macam ni, tulis dulu macam ni. Kita nak congak je sekarang kan. Maksudnya dia akan jadi 2 pi per 8. So memang dapat pi per 4 lah. Okey, sebelah dia pula adalah 3 pi per 8. Yang sebelah lagi 4 pi per 8. So dapat pi per 2. And then 5 pi per 8. Sampailah habis 8 pi per 8. Ataupun pi kan. So yang boleh simplify kena simplify lah. Ini dapat pi per 4. Yang ini dapat pi per 2. Yang ini dapat pi sahaja. Macam itulah ni cikgu nak fahamkan kamu untuk tulis dalam table of value Okey, kalau kena buat table of value, cikgu harap kamu boleh lah. And then masukkan ni guna kalkulator. Masuk nilai kat sini ni, guna kalkulator lah, guna modulus dan kalkulator. So kamu akan dapat di sini nilai dia. Okey, 2 tempat perpuluhan lah kalau decimal. Okey. Jadi sekarang kita nak melakarkan graf. Okey, nak cari range dulu. So kita tahu kalau yang asal y equal to sin x, range dia adalah di antara 1 dengan negatif 1. So amplitude di sini masih 1 untuk y equals to sin 2x. Okay, amplitude dia masih 1 tetapi sebab dia modulus, dia dipositifkan. So maksudnya ni range y dia masih kena duduk di antara 1, amplitude dia masih 1 but dia mesti lebih besar atau sama dengan kosong lah. So range untuk y harus berada dalam kawasan itu. Okay. Okay, sekarang kita nak lukis. Okey, lukis graf okey. Kita buat yang ni dululah terus sebab kamu dah tahu berapa cycle. So y equals to sin 2x.
Okay, kamu dah tahu 2 cycle kan? Dalam 360 darjah tu ada 2 cycle. So kamu lukis 2 cycle lah. Okay, itu kalau y equals to sin 2x, ada 2 cycle dalam 2 pi, tapi kita nak y equals to modulus sin 2x. Maksudnya apa Kang? Kita kena buat apa sekarang? Siti Aisyah, Saya. macam mana kita nak lukis graf bagi modulus sin 2x ni? Modulus tu maksudnya apa? Positif. Okey, kita positifkan. Okey, kita positifkan setiap point. Okey, so kalau point di sini, y dia negatif 1. Bila positifkan jadi berapa Aisyah? Kosong. Negatif 1. Positifkan negatif 1. Moduluskan negatif 1. Satu ke kosong? 1. 1 kan Siti Aisyah? Okey. Maksudnya titik kuning ni daripada negatif 1 akan berada di 1. Okey. Samalah yang sebelah sini negatif 1 akan berada di 1. So kalau kita tengok, kita nak ambil titik lain lah. Katalah kamu nak ambil titik lain kan. Okey. Point yang merah ni bila dipositifkan dia akan berada di situ. So bila kita lukis semula, okay, so ini adalah graf y equals to modulus sin 2x. Okay. Boleh tak? Faham tak ni? Faham. Okay. Cikgu dah buat slow dah ni ya. Cikgu harap kamu boleh faham. Okay, last one. Sebelum cikgu bagi kamu buat sendiri. Okay. Zulaika. Apakah nilai B kita? Zulaika tak ada hari ni? Ada. Cikgu Zulaika cakap line dia slow. Oh, line slow. Okey, tak apalah. Okey, kembali kepada Haziq. B berapa ni Haziq? 1/2. 1/2. Okey, B sama dengan 1/2. Maksudnya period dia berapa Haziq? $30 bagi 1/2. Okey, dapat? 720. 720. Maksudnya satu cycle dia dari 0 ke 720 lah. Okey, B setengah tu maksudnya separuh cycle. Okey, separuh cycle lah. So separuh cycle kat sini je lah.
So bentuk ni lah. Okay, separuh cycle. Kalau kita nak lukis ada dalam range 0 sampai 360 macam tu je lah ya. Okay, so kita cuba lukis. Okay, amplitude dia masih 1. So kalau sampai 2 pi ya, range yang dia bagi kalau soalan ni dia kata range X tu terletak di antara 2 pi dengan 0. Okay, so lukisan kita hanya macam ni lah. Okay, separuh cycle sahaja. Okay, kalau dia kata X tu yang dia nak kamu lukis X dia di antara pi dengan 0, maka lukisan dia kamu kena buat macam mana? Sampai pi sahajalah kat situ. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, kita tengok exercise ni. Okay, cuba buat nombor 1 sekarang. Lukis dan hantar ke grup homework. Cikgu nak tengok. Okay, kalau boleh lakarkan atas kertas graf ya. Cikgu ada bagi banyak kertas graf kat kamu. So, biar nampak bentuk dia sekata kalau 1 semuanya tinggi dia 1. So, guna kertas graf lah. Kalau kita lakarkan pada kertas kosong, ada tinggi rendah. Okay, jadi tak sekata.
Okay, mana ni? Siapa pun tak hantar lagi ni? Susah kan nak lukis yang tu? Okay, Zulaika, cikgu suruh lukis soalan nombor 1 yang sign tu. Tengok handout yang cikgu bagi tu. Ya, handout ni cikgu dah bagi dalam kelas kamu. Sketch graph sin cos tangent tu. Okay, soalan sin last. Soalan bahagian sin. Ni. Buat rajah nombor 1 ni sekejap je ni. Patutnya tak sampai seminit kamu dah boleh lukis ni. Tak faham tolonglah bertanya. Bila cikgu ajar, cikgu tanya seorang dua je jawab. Faham. Yang lain cikgu tak tahu apa cerita. So, kalau kamu tak faham, tanyalah sekarang. Kamu nak tunggu bila? Cikgu tak ulang dah lepas ni. Minggu depan ulang kaji untuk ujian selaras. Lepas tu, lepas ujian selaras esok, cikgu akan ajar proving. Cikgu tak akan masuk graf lagi dah. Hari ni last graf. So, agak-agak kalau ada kemusykilan tak faham, tanyalah. Ada yang tak tahu ke nak lukis graf tu? Cuba buat macam cikgu buat tadi. Lukis graf basic dulu. Okey, lukis graf basic. So maksudnya graf basic adalah Y. Y equal to sin X. Lukis yang ni dulu. Kemudian, kita dah tahu satu cycle kan. 360 darjah tu satu cycle. So period dia 360 ya untuk satu cycle tu. Jadi sekarang kita lukis pula graf untuk 2 sin X. Okey, untuk 2 sin X dulu lukis. Maksudnya amplitude dia jadi 2. Dia dah dipanjangkan sebanyak 2 ke atas dan 2 ke bawah. Okey, lepas tu barulah lukis graf untuk negatif 2 sin X. Maksudnya graf yang kita dah panjangkan 2 tadi kita kena terbalikkan. Yang atas pergi bawah, yang bawah naik atas. Terbalikkan semua. Masing-masing kena terbalik arah. Okey, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. So itulah graf akhir kamu. Maksudnya macam mana tu? Cuba bagi tahu cikgu apa yang kamu tak faham. Cikgu pun tak tahulah sebab cikgu memang duk cakap sorang-sorang. Jadi cikgu pun tak tahu apa yang berlaku kepada kamu. Tak faham bagi tahu tak faham. Cikgu, saya tak tahu macam mana nak buat period yang tu. Period dia. Okey, period dia sekarang. Berapa period dia tu? B dia 1 kan? So kita nak lukis graf Y equal to negative 2 sin X. Okey, B dia 1. Okey, kalau macam ni ya. Okey, kalau kamu agak pening dengan pengiraan ni, kamu just macam tu lah. Kamu just tengok berapa ekor cacing lah. Cacing tu, kita nak tahu berapa ekor cacing tu, kita kena refer kepada graf asal kita Y equal to sin X ini. Ini graf asal kita. Range X itu sentiasa di antara 360 dengan 0. Ini range asal, graf basic ni. Ni graf basic ni tau. Maksudnya range dia memang sentiasa daripada 0 hingga 360 darjah untuk graf Y equals to sin X. Okay. So sekarang kita tengok yang kita tadi, kita dah tahu cycle kita 1. Okay, cycle kita 1 dalam period mana? Okay, period dia masih dalam, maksudnya dalam 360 darjah. Cycle dia 1, cacing tu ada seekor lah. Ini kalau kita nak congak, cacing tu ada seekor dan 360 darjah. Tapi kalau nak buat pengiraan, kita dah tahu dekat sini. B dia kan sama dengan 1. Alamak, dah lah habis masa.
So bila dah B dia 1, maksudnya period dia 360 darjah bagi 1 lah, iaitu 360 darjah. So dari sini kita tahu bahawa satu cycle dia, period dia 360 darjah. Samalah satu cycle menggambarkan seekor cacing dalam 360 darjah. Okey, yang ini berapa ekor cacing? Dalam 360 darjah berapa ekor cacing? 1,5. 3/2 ni tulis 1.5 lah, senang nampak. Maksudnya ada berapa ekor cacing? 1,5. 1,5. 1,5. So 1,5 kalau satu macam ni. Satu macam ni kan. Ni seekor. Ni seekor. Jadi nak tambah setengah lagi, separuh lah. So lukisan kamu nanti graf macam tu lah. 1,5 ekor. Okey. Yang ini pula. 2x ni. Maksudnya kita ada 2 cycle kan. 2 ekor cacing dalam 360 darjah. So maksudnya kena ada 2 ekor lah lukisan kamu. 1. So period dia, okay, sekejap ya, cikgu ambil masa sikit ya. Period dia adalah 360 bagi dengan 2 lah. Maksudnya 180. 180 ni period adalah range untuk satu ekor cacing. Faham tak? Untuk satu cycle. Itu adalah period. So maksudnya kalau yang ini lukisan 2 ekor cacing ni daripada 0 ke 360 darjah. Satu ekor setakat ni je kan. Okay, seekor. So maksudnya seekor cacing, satu cycle di sini period dia 180 darjah lah. So betul lah kita kira tu. Period kita 180 darjah. Untuk setiap ekor cacing. Period adalah range untuk setiap ekor cacing. Ingat tu. Okay. Tapi kamu masih kena lukis sebab dia nak daripada 0 ke 2 pi. So maksudnya kamu masih kena lukis sampai 360. So bila kita nak lukis sampai 360, cacing yang kita kena lukis adalah 2 ekor. Untuk nombor 3 ni. Faham tak? Faham. Okey. So cuba buat dulu. Okey, cuba buat dulu untuk graf sign ni. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. So hantar satu hari hantar 2 kat cikgu boleh? 2, 2, 1. So esok hantar 2 graf. Lusa hantar 2 graf. Tulat hantar 1 graf. Cikgu nak tengok kamu lukis. Tolong fahamkan. Mula-mula cari period tu. Lepas tu lukis dia dalam range yang ni lah. Okey, yang ini. Okey, sekejap sekali lagi ya. Yang ini. Sebab 2 ekor kan. 2 ekor maksudnya daripada 0 ke 2 pi. Ada 2 ekor. So macam tu lah lukisan kita lebih kurang. Yang tu faham tak? Ada 2 ekor tu ya. Okay, sebab B dia 2 kan. Tu cycle dalam 360 tu cycle. Tetapi soalan suruh kamu hanya lukis sampai 1.5 pi sahaja. Okay, so di sini pi. Di sini 0.5 pi. Di sini 1.5 pi. Maksudnya lukisan yang kamu kena hantar adalah yang ini sahaja. Sama sampai 1.5 pi sahaja. Itu yang kamu kena hantar. Yang ini jangan hantar. Sebab dia dah bagi range dia nak graf kamu setakat tu je. Tapi kita nak lukis cacing tu mesti dah period dia sampai 2 pi ataupun 360. Itu yang basic. Lepas tu kita tengok soalan kata okey setakat mana kita hantar setakat tu je. Faham tak? Faham? Okay. Okay. Cuba buat nombor 1 sampai 5 tu sendiri. Cikgu harap jangan tengok yang orang langsung. Kawan dah hantar awal jangan tengok. Buat dulu. So kalau apa-apa nak tanya, tanya cikgu. Untuk minggu ni tanya cikgu di samping kamu buat ulang kaji ya. Cikgu dah bagi soalan ulang kaji untuk ujian selaras dah bagi. So cuba buat dulu.
And then kita akan bincang lah hari Isnin dengan Selasa. Kalau ada masa at max, kita akan bincang dalam kelas. Okay? Okay, so minta maaf lah cikgu ambil sampai 6 minit dah ni. Okay, so boleh tanya dalam grup kelas kalau ada apa-apa soalan. So kita tamatkan sampai sinilah untuk hari ni ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, cikgu.